kefahaman yang lebih lah. Baik, jadi topik pertama berkenaan dengan komputer network. Jadi kita akan lihat secara umumnya overview of the network component. Jadi pada bahagian yang pertama ni dia akan menerangkan tentang apa yang kita maksudkan sebagai network component. Network component terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama kita lihat dia sebagai device, kita juga menyatakan dia sebagai network media dan kita ada network service. Jadi sebelum tu kita lihat apa yang dimaksudkan sebagai network ni. Kalau kita lihat apa saja bentuk komunikasi, kalau macam yang tengah kita buat pada hari ini secara online, pengajaran secara online antara saya dan beberapa pelajar untuk khusus ITN. Jadi itu juga disebut sebagai network di antara satu individu kepada beberapa recipient ataupun individu lain. Contohnya seperti student. Ataupun perkara yang paling mudah, network ni boleh dikatakan connection di antara dua komputer yang dihubungkan oleh single cable. Jadi kita ada dua komputer, PC1 dan PC2. Di antara kedua-dua PC tersebut, yang menghubungkannya adalah sebuah kabel, UTP kabel. Jadi itu disebut sebagai network. Juga dia boleh jadi satu perkara yang kompleks. Yang mana network ni kita dapat lihat dia berupaya untuk menghubungkan satu negara dengan negara yang lain. Maksudnya perhubungan yang berlaku secara global lah di antara Politeknik Muazzam Shah dengan Politeknik Johor Bahru umpamanya. Jadi boleh berlaku secara global dan boleh juga menjadi satu kaedah yang lebih simple, iaitu komunikasi yang melibatkan dua individu sebagai contoh. Baik, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, network infrastructure contains three broad category of network component. Yang pertama disebut sebagai device. Kalau kita lihat pada rajah, terdapat beberapa device yang berada di dalam network ataupun dalam rajah tersebut. Antaranya kita dapat lihat komputer ataupun PC. Selain daripada itu, kita dapat lihat ada server, ada router, switch dan juga ini disebut sebagai IP phone. Itu semua adalah device, peranti yang digunakan di dalam network bagi menghubungkan satu individu dengan individu yang lain. Kemudian kita juga ada yang disebut sebagai media ataupun dalam network kita istilahkannya sebagai network media. Kalau saya boleh bertanya kepada Hafizah. Hafizah, agaknya network media, apakah contoh network media yang kamu tahu? Boleh agak tak? Dia berdasarkan device ke sir? Network media dia tidak berdasarkan kepada device. Dia adalah kategori lain di dalam network component. Mungkin kita boleh tanya pada Ifah kot. Ifah, agaknya apa contoh network device? Network media yang kamu tahu? Sebenarnya jawapannya ada pada rajah dalam slide ni. Mungkin Ifah ada ke? Saya. Ifah, mungkin boleh respon sikit. Agaknya apakah contoh network media yang kamu tahu? LAN. LAN Okey, baik. Cubaan yang baik. LAN itu dia adalah secara menyeluruh lah. Namun dia bukanlah network media. Dalam LAN tu dia ada network device, network media dan service. Baik, yang disebut sebagai media di sini adalah connection ataupun yang menghubungkan di antara satu device dengan device yang lain. Umpamanya kita ada PC. PC pada LAN yang pertama ni,
PC1 dihubungkan kepada switch. Perhubungan ini perlu menggunakan network media. Jadi network media tu adalah kabel yang menghubungkan di antara device dan satu device kepada device yang lain. Ataupun contoh lain, PC1 pada LAN 1 ni nak dihubungkan kepada PC yang kedua pada LAN 2 ni. Jadi perhubungan ini perlu melalui network media. Jadi network media ni ada beberapa kategori ataupun ada beberapa contoh yang akan kita lihat pada slide yang berikutnya lah. Jadi kalau ada yang tak faham ataupun perlu penjelasan yang lebih, boleh maklum pada saya. Kemudian dalam network component ni, kita ada juga komponen yang ataupun kategori yang ketiga yang kita sebut sebagai service. Baik, servis ini merujuk kepada apakah perkhidmatan yang boleh diberikan oleh kita punya device. Contohnya, kita ada IP phone kat sini. Jadi apa servis yang boleh ditawarkan oleh IP phone? Servisnya adalah ia berupaya untuk menerima dan menghantar maklumat dalam bentuk suara, dalam bentuk voice, daripada sender kepada recipient. Daripada penghantar kepada penerima lah. Itu adalah servis contoh untuk device jenis IP phone. Begitu juga dengan router. Maksudnya setiap daripada device ni dia ada spesifik servis yang ditawarkan. Jadi router umpamanya ia berupaya untuk menerima maklumat daripada sender. Contoh sender tu ada pada PC1 dan dia akan reroutekan ataupun akan menghalakan data tersebut daripada sender iaitu PC1 kepada destination, iaitu contoh kepada PC2 ataupun kepada server yang berada pada LAN kedua ini. Jadi itu yang dimaksudkan dengan servis. Maksudnya setiap daripada device ini mempunyai servis yang berbeza. Jadi switch mempunyai servis yang berbeza, begitu juga dengan router, PC, server dan sebagainya. Jadi device dia merujuk kepada spesifik komponen yang berada dalam network. Kita dapat lihat contohnya kalau dalam lab DJTMK MKR1. Dalam MKR1 kita ada banyak device, kita ada media yang menghubungkan di antara satu device dengan device yang lain, dan setiap daripada device tersebut mempunyai spesifik servis yang ditawarkan untuk user lah, untuk pengguna. Baik, boleh faham Ada soalan setakat tu? Kalau ada soalan boleh respon. Tak ada, sir. Okay, boleh faham ni straightforward je. Ni baru slide yang pertama. Tetapi kalau ada yang rasa macam tak berapa faham dan memerlukan penerangan yang lebih, boleh maklum pada saya. Jadi saya akan cuba untuk memberi beberapa contoh lain. Baik, selain daripada itu, kita dah lihat tadi ada device, ada juga network media bersama dengan servis. Dan istilah yang terakhir di dalam network component kita sebut sebagai end device. Secara umumnya kita sebenarnya mudah untuk mengenali end device. Jangan confuse di antara device dengan end device. Device ni semua perkakasan yang ada dalam network. Semua perkakasan yang ada dalam network. Tetapi apabila disebut sebagai end device ni adalah device yang digunakan directly kepada user. Device yang akan digunakan secara terus oleh pengguna. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam rajah ni, dalam rajah ni ada banyak device. Umpamanya kita ada PC, kita ada server, switch, router dan sebagainya. Tetapi ada beberapa device sahaja yang disebut sebagai end device. Mungkin Linda boleh bantu saya ke? Agaknya apakah contoh end device dalam rajah pada slide ni? Kalau end device biasanya merujuk pada user kan? Betul. Jadi apakah contohnya?
PC. PC. Betul jadi end device kalau merujuk pada rajah ni, kita dapat lihat salah satu contohnya adalah PC. Sebab apa PC? Sebab PC itulah yang akan digunakan directly oleh user. Oleh user. Kita dapat lihat router juga device, tapi dia tidak disebut sebagai end device. Sebab dia tidak digunakan oleh user. Hanya digunakan oleh network administrator, network engineer dan sebagainya. Boleh faham perkataan ataupun istilah yang disebut sebagai end device. End device ni hanya digunakan oleh end user. End user tu siapa? End user tu adalah pengguna lah, macam kita lah. Pengguna biasa. End device digunakan oleh end user. Kalau kamu perasan, dekat slide ni orang yang pakai baju purple ni adalah end user. Dan komputer ni adalah end device. Begitu juga dengan komputer-komputer lain lah. Cuma yang lain tu, contoh seperti router, switch, kita tak sebut sebagai end device. Kita sebut dia sebagai intermediately network device. Itu adalah device pertengahan. Maksudnya dalam device ni ada dua pecahan. Pecahan pertama adalah end device. Semua device yang digunakan oleh user. Contoh lain, contoh kalau kat sini ada smartphone. Jadi smartphone tu juga kita sebut sebagai end device lah. Dan kita ada intermediately network device. Iaitu device yang menghubungkan di antara satu user dengan server ataupun dengan user lain. Sebagai contoh, kat sini ada satu individu, kat sini Linda, dia dekat rumah lah. Jadi dia nak send email kepada Ifah. Jadi dia send email melalui switch pergi kepada router, dan router akan terus menghantar maklumat kepada recipient tadi. Jadi Ifah ni, Linda adalah end user. Menggunakan komputer tersebut adalah end device. Menghantar data melalui switch dan router. Switch dan router tu adalah intermediately device yang diterima oleh recipient tadi. Jadi intermediately device ni ada banyak contoh. Antaranya kita dapat lihat wireless router, switch, router, firewall, multi-layer switch dan sebagainya. Jadi ini device, network device yang berada di pertengahan di antara user A dengan ataupun di antara source dengan destination. Kita tak boleh cakap user sebab kemungkinan source dia bukan user. Source dia mungkin ada sebuah device. Begitu juga dengan destination mungkin sebuah server umpamanya. Baik. Jadi apakah fungsi sebenarnya intermediately device ni? Jadi dia ada beberapa fungsi. Antaranya yang pertama dia kata regenerate and retransmit data signal. Baik. Jadi saya bagi satu situasi contoh apabila kita tahu bahawa salah satu contoh network media adalah UTP cable UTP cable. UTP cable ni apa? Macam kabel yang ada dekat lab yang warna biru tu. Sebenarnya ada banyak warna lah, ada warna biru, ada warna putih, ada warna kuning. Tapi kat lab kita di JTMK kita guna warna biru. Biasanya UTP cable ni digunakan untuk menghubungkan PC dengan internet lah. Baik. Jadi UTP cable ni dia ada limitation. Limitation dia adalah dia boleh menghantar data maksimum pada 100 meter sahaja. Lebih daripada 100 meter iaitu 150, 200 meter, jadi dia akan drop performance dia. Maksudnya data yang kita hantar tadi mungkin akan loss lah. Mungkin akan hilang disebabkan kita dah menghantar data menggunakan UTP melebihi had yang ditetapkan iaitu 100 meter. Jadi itu yang kita perlukan intermediately device. Sebab apa? Contoh ya, boleh clear ke ni? Boleh. Okey, saya padam dulu. Okey, contohnya kita ada satu sender. Sender ni nak hantar data, hantar email
menggunakan UTP kabel, email. Jadi UTP sender, dia hantar data ataupun email, tetapi email tu akan dibawa menggunakan UTP kabel sepanjang 100 meter. 100 meter tu maksudnya daripada office JTMK terus ke blok 1 ataupun terus ke Pusat Islam sebagai contoh. Directly, dia connect directly menggunakan kabel UTP. Jadi seperti yang kita tahu, apabila melebihi 100 meter maka dia akan drop performance. Drop performance, dia akan mengakibatkan data yang dihantar ni loss. Maksudnya receiver tak dapatlah data tu. Jadi apa yang kita perlu buat sebagai network administrator, kita perlu tambah salah satu intermediately network device. Contohnya switch ataupun kita tambah satu repeater kat sini. Repeater juga adalah salah satu contoh intermediately device, tapi tak ada dalam ni. Jadi bila sampai 100 meter, 100 meter kita tambah satu repeater. Device tu nama repeater. Jadi repeater ni berfungsi untuk regenerate dan retransmit data signal. Supaya data yang dihantar tadi tidak loss lah. Maksudnya dia menghantar data sepanjang 100 meter dan bila sampai 100 meter dia akan regenerate semula data tersebut untuk dihantar kepada recipient. Jadi dengan kaedah ini, dengan bantuan daripada intermediately network device ni, maka UTP ni dapat digunakan lebih panjang lah. Mungkin sampai 1 km, 2 km. Tapi dengan syarat dia ada intermediately network device. Umpamanya repeater tadi lah. Baik. Jadi selain daripada tu, dia kata maintain fungsi lain intermediately network device ni adalah maintain information about what pathway exists through the network and inter-network. Dan yang ketiga adalah notify other device of error and communication failure. Contohnya kalau dalam laluan ni, laluan daripada sender kepada receiver ni, sebagai contoh, laluan daripada wireless router kepada multi-layer switch ni ada masalah. Contohnya kabel dia problem dan sebagainya. Jadi wireless router ni dia akan notify, dia akan maklumkan kepada sender ni, menyatakan bahawa laluan ini ada problem. Jadi apabila dah dimaklumkan, data tersebut akan dihantar ataupun akan reroute kepada laluan lain. Iaitu laluan di antara wireless router kepada LAN switch tanpa melalui laluan wireless router multi-layer switch. Sebab laluan ini mengalami masalah fizikal, contohnya kabel rosak dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan notify other device of error and communication failure. Dia akan reroute kepada laluan baru. Dia akan menghalakan data ni kepada laluan baru, memandangkan laluan lama tadi ada masalah. Siapa yang maklumkan? Maklumat itu akan diberi oleh intermediately network device tadi. Contoh kat sini wireless router lah. Dia akan maklum kepada sender untuk mengubah laluan tadi. Mengubah laluan data tadi lah. Baik, ini adalah salah satu contoh device yang kedua. Yang pertama tadi kita dah lihat berkenaan dengan end device dan seterusnya kita ada intermediately network device. Device di pertengahan di dalam satu local area network lah. Baik, setakat tu ada apa-apa soalan? Faham Okey, jika tak faham ataupun terlalu laju, kalau terlalu laju pun boleh maklum, saya akan cuba perlahankan dia punya ni lecture Okey. Baik, seterusnya seperti yang kita dah lihat pada awal tadi, pada slide yang pertama tadi, di sini ada menyatakan berkenaan network media. Jadi network media yang dinyatakan di sini adalah dalam bentuk kabel lah, iaitu communication across a network which is a carrier through a medium which allow a message to travel from source to destination. Jadi network media ni apa? Network media ni adalah salah satu komunikasi yang berupaya untuk membawa data tadi ataupun message untuk dihantar daripada source ataupun sender kepada destination ataupun kepada penerima.
Ni istilah dia lah supaya kita maklum apakah yang dimaksudkan oleh network media. Jadi network media ni ada beberapa contoh. Yang pertama adalah copper. Yang kedua adalah penggunaan fiber optik dan yang ketiga disebut sebagai wireless. Baik, copper ni ada beberapa jenis. Sebenarnya jenis ni kita akan masuk lebih spesifik pada slide yang berikutnya. Salah satu contohnya adalah yang saya sebut tadi, kita ada UTP, kita ada STP, kita ada coax cable. UTP ni maksudnya untwisted pair. Ni shielded twisted pair. Dan kita ada kalau siapa yang pakai Astro di rumah, belakang decoder tu you akan nampak ada kabel warna putih yang menghubungkan you punya antena Astro tu directly kepada decoder. Itu kita sebut sebagai coaxial cable ataupun kita sebut sebagai coax. C-O-A-X. Coax cable juga adalah salah satu jenis copper yang digunakan untuk menerima dan menghantar data lah. Macam Astro tu lah. Dia menerima maklumat daripada satelit dan satelit itu akan menghantar maklumat kepada penerima di setiap rumah melalui you punya antena, dan antena tu menerima isyarat dan terus dihantar kepada decoder, lalu dia akan dipaparkan melalui you punya televisyen lah, mengikut channel yang dibuka oleh user tadi. Jadi ini beberapa contoh copper, iaitu UTP, STP dan coaxial. Kebiasaannya, kebanyakannya kita akan guna UTP lah untuk buat connection kepada internet. STP pun ada, cuma harganya lebih mahal berbanding dengan UTP. Dan biasanya coaxial cable kita dah tak menggunakannya untuk connection kepada internet. Dia lebih kepada untuk broadcasting, iaitu televisyen lah. Macam kita lihat pada siaran televisyen dulu, daripada dulu sehingga sekarang lah. Dulu kalau tak ada Astro pun kita masih menggunakan coax untuk menghubungkan antena terus kepada televisyen. Kemudian kita ada yang disebut sebagai fiber optik. Fiber optik adalah gentian kaca. Kalau nampak kat sini secara dekatnya, atau nanti mungkin boleh Google. Kalau coax ni adalah daripada tembaga. Kalau buka dia punya lilitan ni, nanti kita akan nampaklah dalam bentuk tembaga halus. Tetapi fiber optik ni dia adalah dalam bentuk kaca. Menghantar data, bila kaca maksudnya dia akan menghantar data dalam bentuk cahaya. Kalau yang copper tadi dia akan menghantar dalam bentuk bit. Bit 1, bit 0, ataupun kita sebut sebagai electric signal. Jadi fiber optik. Jadi sekarang ni dah banyak telecommunication industry menggunakan fiber optik. Antara lainnya adalah disebabkan oleh kelajuan penghantaran data. Sebab dia guna kaca dan penghantaran adalah menggunakan cahaya. Jadi penghantaran data adalah lebih pantas. Jadi kalau kat Malaysia ni kita dapat lihatlah Unify, salah satu contoh yang menggunakan fiber optik. Selain daripada itu kita ada time.com, Maxis Fiber yang mana menggunakan Maxis lah. Dan kita ada beberapa telco lain ataupun ISP lain yang dah mula menggunakan fiber optik disebabkan oleh kelajuan penghantaran data. Tetapi dia ada kelemahannya lah. Kelemahannya adalah kabel ni dia agak sensitif. Sebab dia adalah kaca, maka kita tak boleh bengkok-bengkokkan kabel ni, sebab dikuatiri dalaman kabel ni akan pecah lah. Seterusnya akan menjejaskan penghantaran data. Baik. Seterusnya, contoh yang ketiga bagi network media adalah wireless. Jadi wireless juga disebut sebagai network media kerana wireless menepati istilah bagi network media tadi. Dia kata berupaya untuk menghantar data daripada source kepada destination. Jadi wireless ni tidak menggunakan sebarang kabel. Dia hanya akan menghantar data tadi dalam isyarat ataupun dalam radio frekuensi.
Macam kalau you dengar radio kan, radio tu dia akan menerima dan menghantar isyarat melalui radio frekuensi, melalui frekuensi terus kepada satelit. Begitu juga dengan wireless, dia menggunakan medium yang sama, iaitu radio frekuensi untuk menerima dan menghantar data. Cuma dia punya kita panggil apa, frekuensi yang berbeza lah dengan radio yang kita biasa dengar dalam kereta, di rumah dan sebagainya, dengan frekuensi penghantaran data di dalam wireless. Dia punya transmission dan frekuensi berbeza. Itu nanti kalau ada masa yang lebih, nanti saya akan terangkan secara lebih detail berkenaan dengan wireless transmission. Jadi secara umumnya, ini yang kita maksudkan berkenaan dengan network media. Kalau ada dalam soalan menyatakan apakah itu network media, what is a network media? Jadi kita tahu network media itu adalah communication ataupun salah satu kaedah medium yang membenarkan penghantaran data untuk dihantar daripada source kepada destination. Dan ada beberapa contoh network media, antaranya yang menggunakan tembaga ataupun copper, iaitu UTP, STP dan coaxial cable, yang menggunakan fiber optik, iaitu penghantaran yang lebih pantas kerana menggunakan cahaya untuk menghantar data. Kemudian kita ada yang ketiga adalah wireless lah. Okey. Okey, boleh ada apa-apa soalan? Clear kalau ada soalan boleh tanya sebelum kita pergi pada slide yang berikutnya. Tak ada. Tak ada Fatin okey Okey, jadi kita proceed pada slide yang seterusnya. Okey, network representation. Jadi network representation ini dia akan memberikan gambaran yang lebih luas, yang mana kalau dalam slide-slide yang sebelumnya kita dah lihat berkenaan apa yang disebut sebagai end device, intermediately device dan network media. Jadi end device ni device yang directly digunakan oleh user. Dia ada beberapa contoh lah, desktop, komputer, laptop, printer, wireless tablet, IP phone, telepresent endpoint. Ini semua adalah contoh end device. Dan kita juga ada intermediately device. Antara lainnya adalah wireless router, LAN switch, router, multi-layer switch dan sebagainya. Jadi end device ni akan connected kepada LAN switch dan perhubungan ini menggunakan network media. Sama ada you nak guna wireless media ke, LAN media ke ataupun WAN media. LAN media ni dan WAN media ni adalah jenis-jenis yang kita dah lihat sebelum ni tadilah. Sama ada copper, fiber ataupun wireless. Nanti saya akan ulas dengan lebih lanjut lah. LAN, kalau dalam LAN, contohlah dalam MKR1, kita boleh guna UTP. Tetapi kalau dalam WAN, WAN ni connection yang lebih global. Contohnya nak hubungkan Malaysia dengan Jepun. Konsep ataupun connection dia adalah lebih global. Connection tersebut tak boleh menggunakan connection network network media yang ada pada LAN. Jadi kita boleh menggunakan network media lain. Contohnya kita menggunakan fiber optik ataupun kita nak menggunakan wireless pun boleh. Contohnya penggunaan satelit yang menghubungkan Malaysia dengan Jepun umpamanya. Kita dapat lihat macam sekarang ni, macam mana kita boleh melihat rancangan-rancangan yang berada di Korea umpamanya terus direct kepada Malaysia. Itu adalah salah satu contoh WAN media yang dihubungkan dengan satelit secara wireless. Baik. Di samping itu, dia kata in additional to the device representations on the right, it is important to remember and understand the following term. Jadi dia ada beberapa istilah lain yang digunakan
di dalam end device, intermediate device dan network media ni. Yang pertama adalah yang disebut sebagai NIC. Ni mesti familiar lah. NIC ataupun kita sebut Network Interface Card. Network Interface Card ni adalah network card lah. Network card yang ada sebagai contoh pada desktop, laptop, pada semua lah. Pada smartphone pun dia ada. Cuma beza dia pada smartphone tu adalah wireless network card. Tetapi pada desktop kebiasaannya dia adalah network interface card. Iaitu connection tersebut menggunakan kabel lah, wired untuk menghubungkan PC kepada internet sebagai contoh. Tetapi untuk smartphone dia menggunakan wireless interface card yang menghubungkan smartphone dengan internet melalui wireless. Jadi istilah dia adalah NIC. Pernah tengok tak network card, bentuk network card tu macam mana? Azlinda pernah tengok ke network card tu? Tak. Oh, tak pernah tengok Fatin pernah tengok, Fatin? Tak. Tak pernah juga. Hafizah pernah tengok? Tak, sir. Tak pernah Ifah? Dia macam kad SIM tu ke? Bukan. SIM card tu SIM card lah. Cuma network card ni kalau dalam komputer dia bentuk dia lebih besar. Tetapi untuk wireless card tu bentuk dia lebih kecil. Sekejap saya cuba Google bentuk network card. Saya stop dulu share screen. Kemudian saya nak ke browser dan kita cuba Google macam mana bentuk network card tu. Okey, jadi saya share screen. Screen okey, nampak inilah network card. Inilah network card. Jadi network card ni NIC. Nampak ni dia tulis NIC kan. NIC ni lah yang kita nampak pada setiap PC. Ini untuk PC lah sebab bentuk dia lebih besar. Dekat Ethernet port ni yang kita akan plug in-kan dengan kabel kita bagi mendapatkan connection internet lah. Ni kita sebut sebagai network interface card ataupun NIC. Kalau biasa pergi ke kedai komputer, kita akan cakap lah kita nak network card. Nanti dia akan bagi network card jenis PC ni. Tetapi untuk wireless card, wireless card bentuk dia agak lebih kecil sikit. Bentuk dia macam ni. Ini untuk desktop. Desktop dia bentuk dia lebih besar. Kalau perasan, kalau pada desktop belakang dia akan jadi macam ni. Dia ada antena macam itulah kita pasang pada bahagian ni. Untuk desktop, network card tadi, NIC tadi, dia ada NIC on board. Maksudnya on board tu dia dah bersekali dengan you punya motherboard. Maksudnya kita tak perlu install external network card lah. Macam dalam gambar ni. Sekejap saya besarkan. Macam dalam gambar ni. Dalam gambar ni dia dah on board. Maksudnya kita tak perlu beli network card lain. Sebab network card ni dah sekali dengan motherboard. Tetapi ada macam PC-PC lama lah biasanya. Dia perlu ada, dia tak ada on board. Maksudnya dia perlu external network card lah. Tak ada gambar kat PC. Kalau on board ni maksudnya pada motherboard ni dia dah sekali dah. Dia ada dalam tu. Kalau external tu maksudnya kita kena belilah satu macam ni dan kita plug in pada kita punya PC. Tetapi kalau untuk wireless card untuk laptop wireless card untuk laptop bentuk dia macam ni. Macam ni. Macam ni. Dia kecil je. Bila you buka you punya casing laptop tu, belakang dia macam ni lah. Dia ada dua kabel. Dia nak connect kepada kita punya motherboard lah. Bentuk dia kecil je berbanding dengan desktop. Begitu juga dengan NIC pada laptop lah.
NIC pada laptop. Sekejap macam ni NIC pada laptop. Kecil je dia punya fungsi ataupun dia punya bentuk Okey, itulah bentuknya. Tak pernah tengok dalam kelas apa ni? ICS tak ada buat ni ke? Hands on ke lab ke? Ada. Ada. Lepas tu tak kenal lagi. Okey, boleh Baik. Jadi istilah yang kedua adalah physical port. Physical port ni kalau kita lihat pada network card tadi, bahagian depan dia yang disebut sebagai internet port tadi tu, itu adalah physical port. Kalau dalam switch, saya tunjukkan switch. Switch pernah tengok ke? Network switch. Okey sekejap NIC. Okey, yang internet port ni depan ni adalah physical port lah. Kalau dalam switch atau router, depan ni ini switch. Switch ada banyak port kat sini. Ada 24 dan 48 port. Macam ni ni. Depan ni ini semua kita panggil sebagai physical port. Physical port ini adalah port untuk internet port lah. Ini semua kita sebut sebagai physical port. Begitu juga dengan router. Ni router. Okey. Jadi belakang ni semua adalah physical port bagi router lah. Bezanya kalau switch port dia banyak di depan. Kalau router port dia adalah di bahagian belakang. Dia tak ada tunjuk ke sini. Tapi ini adalah yang disebut sebagai physical port. Jadi kena faham lah. Dan yang disebut sebagai interface. Dia ada satu lagi tadi dalam slide disebut interface. Interface tu adalah apabila kita dah masuk ke dalam sebagai contoh sebagai contoh kita dah masuk pada switch. Kita dah masuk pada switch, kita dah plug in satu kabel terus kepada port FA01. Dan kita configure port tersebut melalui kita punya kita panggil telnet melalui telnet. Jadi itu yang kita sebut sebagai interface. Ini physical port. Setiap daripada port ni dia mempunyai interface yang berbeza. Dan interface tu hanya boleh diakses melalui configuration. You kena configure, sama ada you nak configure dalam packet tracer ataupun you nak configure dalam real device lah. You plug in kabel kat sini, you configure menggunakan telnet sebagai contoh. Jadi itu adalah yang disebut sebagai interface. Jadi jangan confuse. Yang pertama tadi dia kata internet, dia kata apa tadi? Network interface card. Dan yang kedua adalah physical port, network interface card. Dalam network interface card ada physical port. Dalam physical port kita kena access interface tersebut. Faham tak? Boleh faham tak? Boleh, Cik. Boleh faham kalau boleh faham saya tak terang secara lebih detail. Kalau tak faham boleh maklum, perlu kita pergi kepada slide yang berikutnya. Contohnya pada saya ambil switch lah. Pada switch ni dia ada 24 port. Dia ada port lah banyak kalau dekat poli kita ni dia ada 24 port. Tapi kalau kat industri yang lebih besar dia ada 48 port sampai 48. Okey. Satu port ni, contohlah port ni adalah
kita declare dia sebagai FA Fast Internet 01. Okey, 01 ni adalah physical port. Physical port ni kita boleh tengok lah, kita boleh sentuh dan sebagainya. Dan apabila kita nak configure FA01 dengan IP address, maka kita perlu access dia melalui PC, directly terus kepada sini dan configure. Kita masuklah interface FA01, masukkan IP address dia berapa, subnet mask dan no shutdown. Itu maksud saya. Jadi interface ni dia berkaitan dengan physical port dan physical port berkaitan dengan network interface card. Baik. Okey, kita tengok yang seterusnya sebelum kita rehat sikit. Jadi secara umumnya kita dapat lihat ini yang disebut sebagai topology diagram. Biasanya lepas chapter yang kedua saya akan bagilah salah satu topologi dan suruh untuk student configure switch ataupun router, basic configuration. Jadi saya nak kamu tahu bahawa gambar ini kita sebut dia sebagai topologi. Cuma dalam network dia ada dua topologi. Yang pertama kita istilahkan dia sebagai physical topology dan yang kedua adalah logical. Satu physical dan satu logical. Jadi apa yang kita lihat pada physical? Physical topology merujuk kepada semua maklumat yang kita dapat lihat dengan mata kasar lah. Sebagai contoh kalau kamu tengok sama je. Logical dengan physical, dia punya topologi sama je. Cuma perbezaannya adalah maklumat pada physical tadi. Contoh kita lihat physical dulu. Router satu ni diletakkan pada rack yang pertama, shelf yang pertama. Switch diletakkan pada rack yang pertama dan shelf yang ketiga. Dan seterusnya. Dan kat sini mungkin dia akan letakkan total cost untuk switch ni, IP, office-nya, ataupun sebenarnya antara lainnya kita boleh masukkan work group dia, berapa work group dan sebagainya. Tetapi untuk logical, kita tak dapat lihat dia dengan mata kasar. Sebaliknya kita kena buat beberapa configuration. Antara lainnya kat sini maklumat yang kita dapat lihat pada logical topology adalah IP address dia. IP address network untuk server ni berapa? 192.168.10.0. Yang mana maklumat ni tidak terdapat pada physical topology. Dan antara lainnya, sini dia tulis network saja. Antara lainnya kita juga boleh mengeluarkan ataupun memperolehi maklumat subnet mask dia berapa. Dan berapakah network ataupun PC yang berada dalam logical topology. Jadi dia ada perbezaan di antara physical dan logical topology. Physical yang biasanya kita akan dapat lihat dengan mata kasar, manakala logical kita perlu masuk configuration pada router atau pada switch, pada server untuk mendapatkan maklumat tersebut. Antara contoh yang diberi kat sini adalah IP address lah. IP address dan nanti kita boleh lihat lagi contoh-contoh lain yang merujuk kepada penggunaan ataupun perbezaan logical dan physical topology. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita take 5 dulu sebelum kita masuk pada 1.1.2. Jadi boleh take 5 dulu, kemudian dalam jam 9.30 kita akan masuk semula lah untuk kita sambung 1.1.2. Okey, boleh Baik, Cik. Boleh. Okey. Jadi saya matikan dulu sharing ni. Kemudian 9.30 kita masuk balik untuk kita sambung. Okey.
Okey, semua dah ada Ada. Ada. Okey, Ifah ada? Hari ni ada kelas ke? Lepas ITN. Ada. Oh ada. Pukul 10. Okey. Okey, kita sambung sikit lagi Baik, setengah jam lagi. Okey, jadi kita terus pada 1.1.2. Tadi 1.1 poin 1 berkenaan dengan komputer network. Kita dah lihat dengan beberapa perkara lah, antaranya komponen yang terbahagi kepada beberapa device. Device juga terbahagi kepada end device, intermediate device. Juga kita dah lihat berkenaan dengan network media dan berkenaan dengan topologi physical dan logical topologi. Jadi hari ini kita yang seterusnya kita nak masuk berkenaan dengan 1.1.2 networking technology networking technology are changing the home environment. Jadi ini dapat kita lihatlah hari ini network ni sebenarnya telah mengubah bagaimana cara kita hidup. Yang mana kalau dulu kita hanya berinteraksi dengan orang di sekeliling kita sahaja, tetapi dengan adanya internet, jadi kita berupaya untuk berkomunikasi dengan user lain yang mana user tersebut berada jauh daripada kita lah, jarak yang lebih jauh. Itu semua adalah disebabkan oleh internet. Jadi kalau kita lihat teknologi telah berkembang dengan lebih pesat lah. Kalau 20 tahun dulu mungkin perhubungan hanya menggunakan surat saja untuk berhubung dan responnya juga agak lambat dan kemungkinan data ataupun surat tersebut hilang juga tinggi. Tetapi pada hari ini kita dah lihat berkenaan dengan kemajuan internet yang kita ada, yang boleh menghantar dan menerima data dengan pantas walaupun berada pada jarak geografi yang berbeza. Sekarang ni pun dah ada macam-macam teknologi kereta terbang dan sebagainya lah, yang mana dulu kita tak terjangkau. Jadi mungkin dulu kita guna awal-awal kemunculan internet, kita hanya menggunakan internet untuk menghantar email sebagai contoh. Tapi hari ini internet telah digunakan secara meluas, bukan hanya untuk menghantar email tetapi untuk berkomunikasi, membuat panggilan secara video call, membuat meeting, dan juga apa yang kita buat pada hari ini iaitu pengajaran di atas talian. Walaupun pelajar-pelajar berada di kawasan yang berbeza, lokasi yang berbeza, tetapi pembelajaran itu tetap boleh berlaku lah. Dan ini disebut sebagai teknologi ataupun komunikasi tanpa sempadan. Jadi kita boleh dengan adanya network teknologi hari ini dapat membantu kita untuk mencipta dunia without boundaries, tanpa sempadan, yang boleh berkomunikasi, boleh belajar, boleh mendapatkan hiburan, boleh macam-macam lah. Antara lainnya keyword dia adalah komunikasi communication. Ini yang kita lihat tadi, network support that the way we learn. Jadi dulu kita kena attend dalam kelas untuk mendengar kuliah daripada lecturer ataupun di sekolah lah. Tapi hari ini sebahagian besar dunia secara globalnya telah mula beralih kepada pembelajaran secara mayang, yang mana kita dah tak perlukan semua kerusi-kerusi dan meja di dalam kelas. Apa yang kita hanya perlukan adalah sebuah komputer yang ada perkhidmatan internet, yang boleh kita akses internet. Begitu juga dengan pelajar.
Kita perlu hanya duduk di rumah, mungkin ada smartphone saja yang boleh menghubungkan pelajar tersebut dengan guru-guru ataupun lecturer di kawasan ataupun institusi mereka lah. Begitu juga kita dapat lihat the globalization of internet has empowered individual to create information that can be accessed globally. Sebagai contoh, hari ini ada banyak bentuk komunikasi yang dapat kita lihat. Antaranya adalah komunikasi dalam bentuk teks. Kita menghantar SMS ataupun sekarang menggunakan WhatsApp lah. Jarang orang menggunakan SMS. Texting ni, text message ni hanya sepantas kilat saja dihantar daripada user yang berada di lokasi A kepada user berada di lokasi B. Kalau dulu kita guna surat, jadi makan masa lama, ataupun kalau lokasi jauh mungkin berbulan-bulan. Begitu juga dengan sosial media, tempat kita antara lainnya adalah untuk mendapatkan maklumat, di samping untuk bersosial bersama rakan-rakan dan mendapatkan hiburan dan sebagainya. Juga ada collaboration tools. Jadi sebagai contohlah, kalau untuk semester 6 atau semester 5 kita ada projek. Jadi projek, final year projek ada 3 kumpulan. Jadi setiap kumpulan ataupun setiap pelajar berada di rumah masing-masing. Jadi pelajar A dia akan buat chapter yang pertama, pelajar B buat chapter kedua, pelajar C buat chapter yang ketiga. Jadi ketiga-tiga pelajar boleh melakukan tugas secara serentak melalui platform. Contohnya kita ada Google Document yang berupaya untuk melakukan tugas secara real time. Itu adalah salah satu contoh collaboration tools. Ataupun nanti saya akan bagi tugasan dalam kumpulan. Jadi you boleh collaborate menggunakan tools yang kita ada. Sebagai contoh, pelajar pertama Hafizah dia tengah type chapter yang pertama. Pelajar kedua Ifah dia tengah type chapter yang kedua, dan begitu juga Fatin tengah type chapter yang ketiga dalam masa yang sama. Jadi saya sebagai organizer ataupun lecturer boleh view secara real time apa yang sedang kamu buat pada you punya assessment lah. Itu yang disebut sebagai collaboration tool. Sebab tu dalam dunia hari ini kebanyakan IT expert yang ataupun programmer lah lebih memilih untuk bekerja secara freelance, bekerja dari rumah, yang mana mereka akan siapkan tugasan mereka. Contoh database, dia akan create satu database dan kemudian setelah selesai, individu kedua akan create interface, individu ketiga akan create program untuk connect database kepada dia punya interface. Kemudian mereka akan menggabungkan ketiga-tiga function tadi menjadi satu sistem yang baiklah. Jadi itu adalah contoh collaboration tools. Antara lainnya kita nak dapatkan maklumat melalui blog dan wiki, juga secara online lah, dan podcast yang mana kita nak mendengar lecture secara live melalui podcasting. Jadi ini semua adalah kaedah komunikasi terkini dan hanya wujud apabila adanya network ataupun adanya internet. Dan sangat berbeza kaedah komunikasi pada hari ini dengan kaedah komunikasi yang dapat kita lihat pada waktu-waktu yang terdahululah. Baik, itu sedikit tentang 1.2. Jadi kita nak terus jump kepada 1.3 berkenaan dengan host device can be used as a client, server ataupun boleh jadi client and server. Itu both lah. Baik, network of many size. Jadi network ni ada banyak size. Yang pertama kita sebut sebagai small home network. Small home network. Yang kedua kita sebut sebagai small office home office, ataupun ada yang menyebut dia sebagai SOHO. Kalau kamu Google SOHO tu, dia keluarlah. Maksudnya adalah small office home office. Dan kita ada juga medium to large network. Medium to large network ni macam dalam politeknik lah. Kita ada department A, department B, JTMK, JRKV, JPH dan sebagainya. Itu kita boleh kelaskan dia sebagai medium to large network. Kemudian kita juga ada worldwide network.
yang menghubungkan contohnya satu politeknik dengan politeknik yang lain. Politeknik Muazzam dia connect dengan Politeknik Bandung, connect dengan Politeknik Singapura. Itu kita sebut sebagai worldwide network yang menghubungkan secara global. Jadi small home network adalah satu network yang kecil di dalam rumah lah, macam yang kamu tengah buat sekarang ni. Ada laptop di depan dan laptop tu connected kepada internet. Itu adalah small home network. Jadi bila disebut sebagai small office, home office dalam satu company yang kecil, ataupun saya boleh nyatakan contoh paling dekat dalam JTMK lah. Dalam JTMK saya hanya berhubung dengan pensyarah lain dalam jabatan yang sama. Itu adalah small office, home office. Semuanya berlaku secara local area network. LAN saja, local area network. Baik, yang seterusnya adalah medium to large network, which is many location with 100 or 1000 interconnected computer. Ini kita boleh nyatakan dia macam satu kilang yang besar. Dalam kilang tu dia mempunyai beberapa device. Device tu ada banyak lah, dia kata 100 ataupun boleh jadi 1000, beribu-ribu device yang berhubung di antara satu sama lain. Kalau di politeknik dia tak cukup banyak. Mungkin kilang lah contoh yang paling tepat. Device tu bukan hanya komputer, tapi device tu dia boleh jadi router, boleh jadi switch, ataupun boleh jadi mesin yang ada di kilang itu, yang mana mesin tu berupaya untuk dihubungkan kepada network kita supaya kita boleh akses melalui internet lah. Dan yang terakhir adalah worldwide network, yang mana dikata connect 100 of millions of computer worldwide, such as the internet. Jadi nak menghubungkan satu kawasan ni LAN, ni LAN dengan LAN yang lain, itu yang kita sebut sebagai global ataupun worldwide network. Jadi lokasi dia adalah pada jarak geografi yang berbeza. Contohnya kalau dalam di Politeknik Muazzam, kita nak hubungkan dengan Politeknik Kota Baru, itu juga kita sebut sebagai worldwide network lah. Sebab dia akan melangkaui jarak geografi yang berbeza. Bukan hanya Malaysia dengan Singapura saja. Bukan hanya negara dengan negara, negeri ke negeri pun kita boleh istilahkan dia sebagai wide area network. Okey, baik. Kemudian kita juga ada apa yang disebut sebagai client and server. Client and server. Ini yang pertama disebut sebagai every computer connected to a network is called a host or end device. Apa saja komputer yang connected kepada network, ini disebut sebagai end device. End device lah. Contoh PC tadi kan. Okey, baik. Jadi end device ni juga disebut sebagai host. Contoh PC ni, nama dia kita boleh bagi end device. Dan yang kedua adalah host. Host atau end device membawa maksud yang sama. Baik, server are computer that provide information to end device on the network. Ini server. Server ni tugas dia adalah untuk memberikan maklumat kepada network, kepada klien lah, kepada host. Contoh maklumat yang diperlukan daripada PC yang pertama ni. Jadi dia akan request maklumat tu kepada server. Jadi server ni menerima request dan akan memberi maklumat tersebut kepada host ataupun klien. Jadi file server ataupun server ni disebut sebagai server lah. Tugas dia adalah untuk memberi maklumat ataupun untuk provide the information to the end device ataupun kepada host. Contohnya di sini dia kata ada email server, web server ataupun file server. Semua server tu adalah berfungsi untuk memberi maklumat kepada host ataupun end user. Manakala klien pula, dia kata klien are the computer that send request, yang menghantar permohonan ataupun permintaan kepada server untuk mendapatkan maklumat, seperti web page from web server ataupun email from email server. Contohnya kita ada email klien kat sini. Jadi semestinya dia akan request kepada email server.
Bila di request pada email server ni akan respon dan providekan maklumat yang diperlukan oleh email client tadi. Jadi ini disebut sebagai client dan ini disebut sebagai server. Ataupun kita boleh nyatakan client ni sebagai end device ataupun kita sebut sebagai host lah. Dia nama yang sama. Okey, faham istilah apa yang disebut sebagai server? Server ni berfungsi untuk provide information. Dia nak beri maklumat kepada siapa? Kepada end device. End device tu apa? End device tu juga disebut sebagai host ataupun kita boleh nyatakan dia juga sebagai client. Okey, dia ada banyak nama kat sini. Bila end device ni bertukar menjadi client, bila dia tukar jadi client, bila mana end device ni dia ada request, dia hantar maklumat kepada server, ketika itulah dia bertukar daripada istilah host ataupun end device kepada client. Tetapi sebagai contoh ada satu PC kat sini. PC ni connect kepada network tapi dia tak request apa-apa kepada mana-mana server. Jadi ni adalah host ataupun end device. Tetapi bila mana dia request kepada server, contoh web server, secara automatik end device ataupun host ni disebut sebagai client. Sebab apa? Sebab dia dah request something kepada web server. Jadi ketika itu web server ni akan reply ataupun respond dengan memberi maklumat berdasarkan apa yang diminta ataupun request daripada klien tersebut. Okey, faham Okey. Okey, faham. Kalau ada soalan boleh tanya Baik, seterusnya kita ada dua kategori ataupun dua jenis network. Okey, yang pertama adalah client server. Tadi disebut apa? Client and server ataupun nama dia client server lah. Bila client server tu maksudnya client ni dia akan tetap jadi client dan server dia akan tetap jadi server. Dia tak boleh bertukar-tukar. Client ni akan request dan server ni akan respon, seterusnya akan reply maklumat yang diminta oleh client. Ini adalah jenis yang pertama dalam network yang kita sebut sebagai client server ataupun client and server. Manakala yang kedua yang kita sebut sebagai peer to peer ataupun kita sebut sebagai P2P. Peer to peer network. Jadi peer to peer network ni dia lain sikit. Yang mana dia kata poin yang pertama, client and server software usually run on a separate network. Okey. Jadi ni kita dapat lihat komputer yang pertama. Ini adalah komputer yang kedua. Okay. However, in the small business of home, it typically for a client to also function as a server. Jadi dikata kebiasaannya dalam network yang kecil lah. Kebiasaannya klien ni akan juga berfungsi sebagai server. Contohnya kita nampak sihat di sini. Klien ni kadang-kadang dia boleh jadi klien ataupun kadang-kadang dia boleh jadi server. Dia bukan macam tadi, klien dan server. Klien ni tetap klien, server tetap server. Tapi peer to peer ni dia mengikut rules ataupun request daripada klien ataupun responden tadilah. Dia kata kat sini klien, keyword dia peer to peer ni, klien also function as a server. Klien ni boleh menjadi server dan server juga sudah tentu boleh menjadi klien lah. Okey, ini yang disebut sebagai peer-to-peer network ataupun P2P network. Jadi peer-to-peer network advantage easy to set up, less complex and lower cost. Berbanding dengan client server tadi, kita perlu menyediakan satu server lah, dedicated server yang mana cost dia mungkin lebih tinggi. Yang pertama. Yang kedua, maintenance cost juga akan lebih tinggi lah. Dan configuration je lebih kompleks. Dan kaedah untuk kita set up juga lebih sukar lah berbanding menggunakan PC sebagai server. Bila guna PC sebagai server, jadi easy to set up, complexity yang kurang dan cost juga rendah. Tetapi disadvantage dia kata no centralized administration, not as secure, not stable and slow performance. Jadi dia kata no centralized administration.
Maksudnya tak ada orang yang tak ada satu server berpusat yang boleh dipantau. Disebabkan hal tu dia tidak berapa secure lah. Maksudnya lebih terdedah kepada aktiviti hacking dan not scalable. Maksudnya tidak selamat daripada segi penyimpanan data tadi, dan sudah tentu dia punya performance lebih rendah atau lebih perlahan, lebih low performance berbanding dengan server, dedicated server yang kita dapat lihat tadi. Baik, untuk peer-to-peer ni mudah saja. Contoh kita ada dua PC kat sini. PC pertama ni dia kata saya nak satu maklumat daripada PC yang kedua. Maklumat tu adalah berupa file ataupun gambar A, gambar label A. Jadi apa yang dilakukan oleh PC B ni, ni B ni A, PC A. PC A request, dia kata saya nak gambar tu XYZ lah. Jadi bila menerima request secara automatik, A ni dia akan jadi client dan B dia akan jadi server. Jadi B ni dia akan bagilah gambar XYZ yang diminta oleh komputer ataupun PC A. Namun apabila selesai penghantaran data, jadi kedua-dua PC ni dia akan jadi end device balik lah. Namun apabila B ni pula dia request satu data kepada A, saya nak gambar 1, 2, 3. Jadi secara automatik PC B ni dia akan jadi client, manakala PC A ni dia akan bertukar menjadi server. Jadi itu yang disebut sebagai peer to peer. Dia tidak menyatakan yang server tu mestilah server. Sebaliknya server dan client tu akan ditentukan berdasarkan kepada tugas dia, berdasarkan kepada request daripada sender, request daripada sender. Jadi dia boleh PCB ni boleh jadi sender dan boleh jadi client. Boleh jadi server ataupun boleh jadi client berdasarkan kepada request daripada PCA. Begitu juga dengan PCA lah. Jadi sekarang ni banyak dah aplikasi peer to peer. Contohnya kalau pernah dengar torrent. Pernah dengar torrent ke? Torrent. Kalau siapa yang biasa download movie, kita akan pakai torrent. Torrent ni apa? Torrent ni adalah salah satu aplikasi peer to peer. Contoh kat PCA ni saya ada download torrent. Bila saya download torrent, dalam torrent tu dia ada list of kita nak download movie lah list of movie lah. Movie A, katalah movie A adalah movie 1, 2, 3. Jadi movie A ni 1, 2, 3 kebetulan dia ada pada PCB. Sebenarnya bila kita guna torrent ni, dia connected kepada hundred of PC lah, ataupun mungkin beribu-ribu PC thousand of PC yang ada di seluruh dunia. Konsep dia adalah sharing. Konsep sharing. Bila PCA ni dia tengok ada movie 1, 2, 3. Jadi bila dia download movie, dia akan download daripada beberapa PC lah. Contoh PC C, PC D, PC F, G, H, I. Jadi kesemua PC ni tadi, dia akan menghantar maklumat yang diminta oleh PCA tadi, iaitu movie 1, 2, 3. Jadi dia akan hantar maklumat tersebut. Kat sini adalah percentage dia, berapa banyak dia dah download, berapa persen dia dah download daripada kesemua PC tadilah. PC yang ada C, D, E, F, G, H ni adalah PC yang mempunyai movie 1, 2, 3 ni tadi. Jadi dia akan supply kepada PCA. Jadi apabila perkara ini berlaku, secara automatik PCA ni menjadi client dan PC C, D, E, F, G, H akan jadi server. Begitu juga apabila PC C ni dia menggunakan torrent dan dia nampak ada movie ABC. Jadi ABC ada pada PCB dan PCA. Jadi PCB dan PCA akan menghantar movie ABC tadi kepada PC C. Jadi sekarang ni PCA pula yang akan jadi server bersama dengan PCB dan PC C akan menjadi client. Jadi it's based on request ataupun maklumat yang dihantar ataupun yang diterima. Dalam arti kata lain, peer to peer ni dia boleh jadi client
dan boleh juga menjadi server berdasarkan kepada task yang sedang dilakukan. Dan dia juga boleh secara automatik menjadi klien dan server dalam masa yang sama. Juga berdasarkan kepada task yang diterima lah. Berbanding dengan client server, dia konsisten. Server ni memang akan tetap jadi server sampai bila-bila. Begitu juga dengan client, dia tak boleh berubah lah. Client tetap akan jadi client. Itu adalah konsep resource of network, providing resource of a network. Bagaimana kita memperoleh resource dalam network melalui dua kaedah, client server, dan yang kedua adalah peer to peer lah. Okey, ada apa-apa soalan? Faham ke? Ke tak faham? Boleh respon sikit Ke saya cakap seorang-seorang? Faham Fatin faham Faham. Okey, Hafizah faham? Faham, sir. Ifah ada? Ifah dah masuk ke? Saya. Okey, dan Linda. Linda okey Okey. Okey, so far kita dah belajar sampai 1.3 lah untuk hari ini. Sebab saya cadang kita nak masuk sampai 1.1.5. Tapi tak sempat dah jam pukul 10. Jadi kita akan sambung pada minggu hadapan, hari Isnin, jam 2.30 lah. Jam apa? Betul lah 2.30 lebih kurang 2.30 ataupun 2.45 lah. Nanti saya maklum. Jadi sebelum kita bersurai, boleh on dulu webcam, saya nak ambil attendance. Kemudian kalau ada apa-apa update, nanti saya akan maklumlah melalui grup WhatsApp. Jadi boleh on dulu webcam. Hafizah, Sam ni ambil berapa jam kredit? Tak dengar lah. Hafizah, ya? Sem ni saya ambil 6 subjek, 18 jam kredit. 18 jam okeylah. Ifah dengan Azlida ambil berapa? 11 jam je. 11 jam 11 jam okeylah, boleh skor lah tu. InsyaAllah seorang lagi siapa Satu, dua. Fatin Fatin. Fatin ambil berapa jam Fatin? 12. 12. Okey. Okeylah tu, boleh skor lah subjek ITN Okey. Fatin boleh on webcam dulu. Saya nak ambil attendance sikit, nak screenshot. Okey. Okey, sekejap Okey, itu saja. Jadi kita jumpa pada hari Isnin nanti. Jam 2.30 lah ataupun 2.45 Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Terima kasih. Ya, sama.